Allah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma amin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك أما بعد. الحمد لله ثم الحمد لله. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang bahagia ini dapat lagi untuk kita duduk sama-sama dalam majlis ilmu dalam taman syurga, yang mana kita harapkan dengan duduknya kita, pernahnya kita duduk di taman-taman syurga di atas muka bumi Allah ini adalah sebagai satu mukaddimah untuk kita betul-betul duduk dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi di akhirat kelak insya-Allah. Tuan-tuan dan mati Allah sekalian, kita akan sambung pembacaan kitab kita, iaitu kitab Kashful Ghummah kita ini, yang mana telah kita baca selama beberapa pertemuan, iaitu kitab Kashful Ghummah fi Istina'il Ma'rufi wa Rahmatil Ummah, susunan dan dikarang oleh Syekh As-Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala. Dan kita sambung pada muka surat yang ke-10. Muka surat yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Ma'ruf itu pekerjaan yang dicintai oleh mereka yang mendapat taufiq, yakni muwafiqin. Ini tajuk baru yang kita masuk berkenaan dengan kebaikan. Ini adalah satu benda habit, satu benda kebiasaan bagi seseorang yang mana mereka ini mendapat taufik, mendapat hidayah, mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Daripada mana dalilnya? Dalam muka surat yang ke-10 ini daripada Sayyiduna Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam bersabda, maksudnya Allah Azza wa Jalla berfirman. Ini adalah satu hadis qudsi, iaitu hadis qudsi firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana firman ini tidak dikira sebagai Al-Quran, tapi dikira sebagai hadis qudsi. Nanti kita terang panjang apa beza hadis qudsi dan apa beza yang dikatakan Al-Quran. Kedua-duanya kalam Allah Subhanahu wa taala. Daku adalah Allah, daku telah kadarkan kebaikan dan kejahatan. Maka kegembiraanlah bagi mereka yang daku telah jadikan kunci-kunci kebaikan di tangannya, dan kecelakaan bagi mereka yang daku telah jadikan kunci-kunci kejahatan di tangannya. Allah. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Daripada Sayyiduna Sahal ibn Sa'ad Al-Mas'adi radhiyallahu an secara marfu' bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maksudnya, hadis secara marfu' tu dia ada istilah dia dalam kitab mustalah hadis. Yang tu kalau nak bicara panjang kena buka kitab-kitab mustalah hadis. Apa yang dikatakan hadis mauquf, ada yang dikatakan hadis marfu', ada yang dikatakan hadis pelbagai peringkat. Yang terpotong pada sahabat, yang terpotong pada tabi'in, yang terpotong pada nama-nama pada sanad itu. Sebab itu dalam bab mengaji ni tuan-tuan, dalam bab mengaji agama khususnya, kita mengaji ini perlukan sanad. Sanad ni apa dia tuan-tuan? Kita mengaji daripada guru sampai ke guru, 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 sampai ke tok guru lah kali kepada tok guru.
Misalan kalau kita mengaji hadis, dapat daripada seorang, dapat daripada seorang, dapat daripada seorang, dapat daripada seorang sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kitab-kitab yang kita mengaji last sekali sampai kepada pengarang kitab. Misalan kitab Sairus Salikin, kita baca kitab Sairus Salikin tu daripada siapa? Tok guru kita. Tok guru kita ni mengaji daripada tok guru dia. Tok guru dia mengaji daripada tok guru dia. Tok guru dia mengaji daripada tok guru dia. Tok guru dia mengaji daripada tok guru sampai kepada pengarang kitab Sairus Salikin. Sampai macam tu. Tak apa nak jelas? Jelas? Tuan-tuan, dengar. Cara ni kuliah mula pun suruh rekah dah ni. Allah. Tu dia. Okey dah? Baik. Jadi satu persatu daripada mengaji itu kita mengaji daripada tok guru sampai ke tok guru. Misalan kalau kita kata kitab apa lagi? Kitab apalah Sahih Bukhari, mengaji daripada tok guru sampai ke tok guru sampai ke tok guru sampai tok guru sampai ke Sahih Bukhari, sampai kepada Imam Bukhari rahimallahu taala. Pasal apa mengaji ini perlu kepada sanad? Pasal apa mengaji ini perlu kepada guru? Dia beza dengan seseorang yang mengaji, reti agama dia, tetapi dengan buka kitab semata-mata. Beza. Kefahaman itu datangnya daripada majlis-majlis dengan guru-guru, bukannya kefahaman itu datangnya dengan pembacaan buku-buku. Sebab kefahaman kita berkenaan dengan buku, kefahaman kita berkenaan dengan nas, kefahaman kita berkenaan dengan Al-Quran tidak seperti mana kita faham sebagaimana tok guru kita faham. Kadang-kadang kita baca satu ayat Quran, kita duk berasa kita faham tu kena dah. Hakikat sebenar ahli tafsir yang menyebutkan berkenaan dengan ayat tersebut berbeza terus dengan apa yang kita faham daripada ayat yang kita baca. Begitu juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita duk faham kata hadis Nabi nak cerita lagu ni. Hakikat sebenar Nabi tak maksudkan lagu tu. Begitu juga dengan kitab-kitab yang kita baca, kitab Jawi, kitab Arab yang kita baca, kena berguru. Pasal apa? Pasal murad ataupun apa keinginan ataupun apa maksud daripada pengarang kitab itu akan kita dapat daripada guru kepada guru kepada guru yang mengajar, yang terima, yang belajar, akhirnya sampai kepada pengarang kitab. Sebab tu kita duk mengaji dalam kitab akidah, kita katakan Faridatul Faraid ke, kita duk mengaji Ummul Barahin ke, kita duk mengaji Aqidatun Najin ke, kita duk mengaji apa pun, kita mengaji sampai kepada tok guru. Hak ni maksud apa, yang ni maksud apa, mak ni maksud apa. Sebab itu kata Sayyidina Abdullah bin Mubarak, al-isnanu minad din falawla al-isnad laqala man syaa ma syaa. Kata Imam Abdullah bin Mubarak, isnad minad din, sanad, pengajian bersanad, pengajian berguru itu adalah sebahagian daripada agama, kata Sayyidina Abdullah bin Mubarak rahimallahu taala. Falawla al-isnad, kalaulah bukan kerana rantaian ataupun kita katakan susur galur yang kita belajar daripada guru sampai kepada guru yang asal sampai kepada Nabi sallallahu, laqala man syaa ma syaa, maka seseorang itu akan berkata apa saja yang dia berasa dia nak kata. Wal iazubillah. Berapa ramai orang yang menafsirkan Al-Quran dalam keadaan tafsirannya itu yang salah. Untuk tafsir Al-Quran paling kurang 10 ilmu utama mesti kena ada dalam kepala baru boleh buat tafsir Quran. Ada tafsir Quran bin ra'yi, ada tafsir Quran bin athar, ada tafsir Quran macam-macam, bisya' dan sebagainya, macam-macam. Kena ada semua ilmu asas yang 10 baru boleh duk pergi cerita bab Quran. Tapi kita hari ni minta maaf, siapa-siapa yang biasa ikut usrah, siapa-siapa yang biasa ikut pengajian, siapa-siapa yang kadang-kadang buat kita katakan majlis keagamaan yang kita akan dari peringkat sekolah, peringkat menengah, peringkat universiti, peringkat dan sebagainya, hatta ke pejabat-pejabat, kadang-kadang kita baca Quran, kadang-kadang kita sebut dalam usrah kita baca Quran, naqib tu sendiri duk pergi kata kat kita, apa yang kamu faham pasal ayat ni? Allah. Jauh kita. Allah Ta'ala sebut dalam ni baca Quran. Okey, kita punya silibus kita Quran hari ni surah ni ayat ni sekian. Bila dia baca, ditanya pula oleh naqib, apa pandangan kamu berkenaan dengan ayat ni? Maka dijawab oleh kita yang duduk dalam usrah atau duduk dalam pengajian, duduk dalam itu, kita kata, oh ini maksud dia macam ni. Betul tak? Kalau betul pun salah, kalau salah lagi salah. Tuan-tuan, bab Al-Quran, kalau kita pergi tafsir kata betul pun salah, kalau kata salah lebih-lebih salah tanpa ilmu. Sebab tu bukan boleh duk pergi cerita pi ayat ni cerita ni, ayat ni cerita ni.
Dengar-dengar rasa lebih kurang sama, lebih kurang nak kena makna, kita lebih puhurai lain. Tak boleh. Mengaji kena ada yang dikatakan sandaran, mengaji kena ada yang dikatakan panduan daripada para guru, para asatizah dan sebagainya. Sebab itu kita ambil di sini dalam bab marfu' dan mauquf dan sebagainya, apa saja pun kita kena belajar daripada guru-guru untuk kita tahu, oh hadis ni. Contoh kita katakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hadis mungkar. Hadis mungkar kita tak boleh faham sebagaimana kita faham amar ma'ruf nahi mungkar. Dia beza tu. Kadang-kadang kita faham hadis ini hadis mungkar, terus kita kata oh hadis ni tak boleh beramai, hadis ni siapa buat syirik, hadis ni siapa buat keluar daripada Islam, hadis ni dah. Mungkar dalam ilmu hadis bukan seperti mana yang mungkar kita faham dalam bab dosa dan juga halal dan haram dan halal. Beza. Sebab itu benda-benda yang lagu ni perlu kepada guru dan perlu kepada huraian. Baik, sambung sikit lagi tuan-tuan. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya bahawa kebaikan ini mempunyai khazanah-khazanahnya, dan khazanah-khazanah itu mempunyai kunci-kuncinya. Maka kebaikan adalah bagi seseorang hamba yang Allah jadikan kunci kepada kebaikan dan terkunci kepada kejahatan, dan kecelakaan bagi seseorang hamba yang Allah jadikannya terkunci kepada kebaikan dan terbuka kepada kejahatan. Wal-iyazubillah. Apa maksud hadis yang dua ni? Dia nak lebih kurang sama saja. Dia nak lebih kurang sama, dia nak cerita benda yang hampir sama. Apa dia? Hadis yang pertama dan hadis yang kedua nak pergi cerita kata apa? Allah Ta'ala ni buat baik dan buat buruk. Allah Ta'ala buat benda baik dan bagi ada benda buruk. Kita ni nak pilih ni satu, kita ni ya Allah Ta'ala pilih buat benda baik dan buat benda buruk, itu dua. Sebab itu dalam Quran ada sebut fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada dia benda hak maksiat dan benda hak taqwaha, yang baik. Siapa nak buat pilihan? Kita tahu benda kata ni baik, nak pilih hak baik, silakan. Kita tahu kata benda ni jahat, nak buat benda jahat, silakan. Buat baik boleh pahala, buat jahat boleh dosa. Sebab itu adanya iqab, sebab itu adanya thawab, sebab itu adanya denda, sebab itu adanya yang dikatakan pahala. Pasal apa? Pilihan tu ada. Kita habaq kepada anak kita, ni abang mengaji elok-elok, UPSR nak dekat dah. Abang mengaji, abang dapat jaya dalam najah dalam UPSR. Abang tak mengaji, abang dapat yang dikatakan tak cemerlang ataupun kita katakan gagal dalam ni. Pilih nak yang mana? Kita dalam hidup kita pilih baik dan juga buruk. Bukan setakat kita pilih baik dan buruk itu dalam kehidupan kita. Bahkan sehari-hari paling-paling kurang ada 200 keputusan yang kita kena buat paling-paling kurang. Contoh tak mana tuan-tuan? Kita keluar bangkit daripada tidur, nak masuk bilik ayak, masa tu pun pilih dah. Aku nak pilih ni, nak berus gigi dulu kan, nak mandi dulu kan. Saya lagi tukar lagi, keluar daripada bilik ayak, buat pilihan lagi. Aku nak keluar kerja pakai baju ni kan atau baju ni kan. Saya lagi buat lagi pilihan. Aku nak sembahyang awal ke, aku nak sembahyang lewat ke. Buat lagi pilihan. Aku nak sembahyang qabliyah subuh ke ataupun aku tak mau sembahyang qabliyah subuh hari ni. Buat lagi pilihan. Nak keluar daripada rumah, nak ambil jalan kanan ke, nak ambil jalan kiri ke. Buat lagi pilihan. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah Ta'ala yang bagi kita. Kita nak pilih yang mana, ambil. Sebab tu buat baik dibalas baik, buat jahat dibalas jahat. Sebab itu apa saja kebaikan dan keburukan yang Allah Ta'ala bagi nampak kita, yang tu benar baik, itu ada nikmat besar dah. Seperti mana yang kita baca, Allahumma arina haqqa haqqa wa zuqna tiba'ah wa arina al-batila batil betul istinabah warzuqna istinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami, tunjukkan kepada kami benda yang hak, benda yang betul, benda yang ma'ruf. Warzuqna tiba'ah, dan kurniakan kami, rezekikan kami untuk ikut benda baik tu. Wa arinal batila batila, dan tunjukkan kepada kami benda hak tak baik, benda yang batil, benda yang tak elok, benda yang buruk. Warzuqna ijtinabah, dan rezekikan kami untuk kami tinggal hak benda hak bodoh tu. Allah, nampak benda baik itu nikmat dah. Allah Ta'ala pilih buat benda baik, itu pun nikmat. Lagi nikmat, nikmat atas nikmat. Sebab itu tuan-tuan, ada orang yang kebaikan duduk depan mata dia tak nampak. Ada orang yang kejahatan nampak di seberang laut sana punya hujung, dia boleh nampak. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala sama nak pilih kita sama ada jadi baik ataupun jadi huduh.
Jadi baik ataupun jadi bagus, jadi baik ataupun jadi ingkar, jadi baik ataupun ahli maksiat, ahli ta'ah ataupun ahli dhallah. Sebab itu kena syukur banyak-banyak kalau hari ini ni Allah Ta'ala dah dorong kita buat benda baik. Ingat banyak-banyak, syukur banyak-banyak, kerana nikmat ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hidayah Islam, tak ada siapa yang kita katakan dalam perut mak dia minta untuk jadi Islam, tak ada orang. Bahkan dalam Quran kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau aku nak jadi semua umat, semua manusia ni baik belaka, Islam belaka, aku boleh buat. Allah Ta'ala nak sebut kata lagu tu, aku boleh buat. Tapi pasal apa? Yang buat ada yang Islam, ada yang bukan Islam, ada yang taat, ada yang ingkar. Hatta kalau kata tuan-tuan bukan takat dalam Islam, tuan-tuan bisa dengar, bisa kenal nama Hitler. Tuan-tuan tahu kenal nama Hitler? Angguk 3 orang, hak lain semua gaya-gaya tu serupa tak kenal Hitler tu. Tuan-tuan memang kenal dengan tok-tok guru ya ke? Hak orang jahat ni tuan-tuan tak bisa kenal langsung. Hitler tuan-tuan, dalam sejarah dia, dalam sejarah Hitler tuan-tuan, dia bunuh siapa paling ramai? Orang Islam ke Yahudi ya? Yahudi tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dalam sejarah, di antara banyak yang dia bunuh adalah bangsa Yahudi. Dan dia boleh bunuh semua, dia kata, aku boleh bunuh semua bangsa Yahudi, tapi aku tinggal sikit kat hampa, buat beda hampa kenal siapa dia tu Yahudi. Allah. Tengoklah hari ni tuan. Tengoklah hari ni. Zaman Nabi Muhammad pun kalau kata Nabi Muhammad nak bunuh perhabis pun boleh dah. Tapi Nabi bukan jenis lagu tu. Pasal apa? Hadis ni dia akan main last sekali. Golongan mana hak kita nak Yahudi tu. Last sekali. Memang ditakdirkan macam tu. Sunnatullahnya begitu. Pasal apa? Saja aku nak bunuh boleh semua. Saja tinggal buat hampa beda tahu. Hampa tahu siapa tu Yahudi. Ambo bahasa tu, ayat tu. Sebab itu kita ni tuan-tuan tak minta jadi Islam, tapi Allah pilih kita jadi Islam. Syukur banyak-banyak. Sebab tu ada setengah-setengah amalan di setengah-setengah tempat, di setengah-setengah pondok, habis-habis bagi salam, habis-habis wirid, habis-habis baca doa, alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa kafa bihima min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat iman dan nikmat Islam, wa kafa bihima min ni'mah, dan cukup dah, memadai dah bagi kami dua-dua ni nikmat yang paling besar dah. Besar dah. Sebab itu kita hari ni bukan takat boleh menyawa, tak menyawa pun tak apa, janji Islam, janji ada iman, hak tu paling besar dah. Kalau kita sebutkan berkenaan dengan akidah hari ni, saya cukup risau berkenaan akidah hari ni tuan. Mula daripada kita katakan, maaf saya katakan, mula daripada satu video seorang hamba Allah Ta'ala ni yang habaq kata nak keluar Islam, itu satu. Kedua, keputusan mahkamah yang mengatakan orang bukan Islam boleh guna kalimah Allah lafzul jalalah. Kedua-dua ni adalah merujuk kepada rosaknya akan akidah kita dalam umat masyarakat kita. Beringat elok-elok tuan. Beringat elok-elok. Jangan sampai satu masa di mana akan jadi seperti mana negara-negara jiran kita, murtad itu adalah biasa dan diterima dalam keluarga. Minta maaf dengan bahasa. Sebagaimana hari ini orang kita hari ini menerima yang dikatakan pelaku-pelaku dosa yang besar dalam keluarga mereka, sampai satu masa akan wujud wal-iyazubillah orang yang murtad atau keluar Islam itu adalah satu benda yang biasa dalam diri mereka. Wal-iyazubillah. Tuan-tuan, tak heran ke tuan-tuan? Hari ni dengan TikTok ada, hari ni dengan Facebook ada, hari ni dengan apa semua boleh buat video lagu tu. Saya ada kecil hati dengan Islam dan saya tak mau dengan Islam dan saya berasa saya nak keluar Islam. Tuan-tuan tengoklah video tu. Mancuk tengok video tu. Kata apa nak tengok? Game gawai masjid ni kira kalau tak buka kitab Quran, kitab Fadail Amal lah. Tak ada nak tengok tuan Syahir, tak ada nak tengok kami ni tengok Quran dengan kitab hadis lah, tak ada. Lepas tu tengok muka ulama hak tu lah, main mengaji hak tu lah, hak lain-lain kami tak ada tengok. Tuan-tuan perhati tengoklah tuan-tuan. Perhati tengok. Lagu mana akidah kita tuan-tuan? Lagu mana akidah anak-anak kita? Lagu mana akidah cucu-cucu kita?
Sebab itu kita bila dapat hidayah, kata tahu Allah Ta'ala tunjuk kita hak benda ni baik dan kita nak ikut, dua tu benda cukup besar nikmat. Iman Islam tu nikmat besar dah. Allah Ta'ala tunjuk benda ni baik dan kita nak buat, itu pun dah cukup besar, sangat-sangat besar dah. Misalan kita katakan, berapa ramai hari ni yang dengar azan yang boleh tinggal perbuatan hak dia buat, tak kira hak sifat dunia, tak kira hak sifat akhirat, mai yang dikatakan sembahyang di masjid, musalla, madrasah, surau dan sebagainya. Berapa ramai? Mailah Tok Bilal lagu mana pun, mailah Tok muazzin lagu mana pun, mailah Tok imam lagu mana pun, sedap lagu mana cerita pun, berapa ramai kerat sangat orang nak main dengar yang dikatakan azan, berhenti letak mai. Ada sahabat yang dengar je azan, lagi satu bata nak pergi bubuh satu rumah bagi siap, letak bata sebab ke dengar azan, kalut main masjid Nabi SAW. Kita bukan kata siapa tuan-tuan, saya tegur diri saya sendiri. Kita dengar azan nak buh satu bata lagi, bukan takat berhenti tuan-tuan, buh bata tu siap satu lagi rumah sebelah. Siap lagi sebuah rumah pula sebelah. Punya jauh kita dengan kalimah Allah, punya jauhnya kita dengan lambaian Allah, punya jauhnya kita, Allah duk gamit dah, duk panggil mai dah tuan-tuan. Allah duk panggil mai dah, tak mai juga kita tuan-tuan. Sebab tu untung tuan-tuan, untung Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kata apa? Ada benda baik ni aku siap letak siap-siap dah, bagi siap-siap dah, benda baik benda buruk. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka kegembiraanlah bagi mereka yang aku telah jadikan kunci-kunci kebaikan di tangannya. Maka beruntunglah kata Allah Subhanahu Wa Taala orang yang Allah Taala tunjuk benda baik depan dia. Allah Ta'ala tunjuk benda baik depan dia dan dia tahu benda itu adalah kebaikan dan dia adalah pemegang kunci-kunci kebaikan. Maksud kata apa? Dia ni nampak semua benda ni baik saja. Hak ni dia nak buat, hak ni dia nak buat, hak ni dia nak buat. Dan kecelakaan kata Allah bagi mereka yang daku yang telah jadikan kunci-kunci kejahatan di tangannya. Pi duduklah tang mana pun gaduh nak cari hak benda hak huduh juga. Minta maaf tuan-tuan. Satu adab dan akhlak yang saya belajar daripada tuan guru kita almarhum Allah yarham, tuan guru Ustaz Rifai. Tuan guru Ustaz Rifai rahimallahu taala, dalam satu kesempatan saya pergi ziarah beliau. Ketika tu duduk bersembang masa tu saya masih ada lagi di Baling, bertugas di Baling, pergi ziarah beliau. Masa ziarah tu duduk sembang duduk cerita, saya kata Tok Guru dia pun duduk pernah mengaji dulu ni dengan Ustaz Rifai, jadi duduk bertanya, Ustaz lagu mana pondok, macam mana ni pondok, perjalanan pondok dan sebagainya. Dia kata kita nak buka pondok ni kena sabar lah Ustaz. Dia kata pasal apa? Dia kata pasal apa yang Tok Guru kata lagu tu, pasal apa yang Ustaz Rifai kata lagu tu. Dia kata saya pernah terima satu budak pondok yang dia ni kita buat mai tempat baik dah lah. Kira pondok ni kira tempat baik lah. Mengaji kitab ni pula di pondok tuan-tuan, bukan mengaji serupa kita ni. Kita ni mengaji kita ni tak ada masalah apa tuan-tuan, mengaji pun maghrib isyak ya. Sana ni mula daripada subuh tu lajak sampai tengah malam mengaji. Lepas tu hak tak ramai kitab pula kena marah. Tuan-tuan ni kau Allahu Akbar, habis cerita lah tuan-tuan. Duduk saja pun tak bawa kitab pun tak ada marah apa, janji mai je. Janji mai. Semayang waktu tak tinggal tuan-tuan di pondok. Semayang waktu jemaah tak tinggal di pondok. Masa tu kesuruhan masa tu hanya tumpu buat benda baik je. Apa kata Ustaz Rifai? Dalam ada budak baik ramai-ramai ni, ada seorang hak perangai tak berapa nak elok. Dia kata lagu tu. Ada seorang yang Allah Ta'ala tak pilih dia. Apa dia tuan-tuan? Dia duduk luar, masuk duduk di pondok, duduk seminggu dua elok, last sekali dia ni libat dengan dadah. Dan bukan setakat libat dengan dadah, dia libat pondok 3-4 orang, pimbik pula dadah duduk pergi kenal dalam pondok. Allah. Tuan-tuan, baik ada depan mata tak? Ada depan mata. Bukan takat baik Tok Guru depan mata, Tok Guru pula Allahu Akbar. Kalau tuan-tuan kenal Ustaz Rifai ni makhluk paling baik. Tak pernah jerakah, tak pernah marah, tak pernah kata apa ke orang. Masa dia cerita tu dia tak marah. Dia kata kena sabarlah, benda ni nak didik umat, nak didik manusia. Kita nak jaga menatang pun kita teruk, tambah nak jaga orang. Allah. Tuan-tuan, kita nak jaga menatang pun teruk, tambah nak jaga orang. Menatang ni minta maaf tuan-tuan, dia kerti apa? Makan, minum, minta maaf lah, mengawan. 3 benda ni hak bisa depan-depan buat dah. Kita manusia. Hak 3 ni wajib dah buat. Hak bersepah lagi hak kita buat.
Sebab tu dalam bab uslub dakwah tuan-tuan, tengok bagaimana para nabi dan para rasul, kebiasaannya mereka daripada kecil itu adalah seorang pengembala. Dan pengembala itu pula pengembala kambing. Tuan-tuan pergi cari mana-mana yang buka yang dikatakan kandang kambing, tuan-tuan pergi tanya dengan mereka, lagu mana kelaku, lagu mana perangai kambing ni, mula daripada kecil sampai besar. Tuan-tuan pergi belajar. Hikmah yang sangat banyak. Pasal apa Nabi diatur untuk berjaga yang dikatakan kambing dan juga haiwan ternakan pada awal-awal permulaan. Kebanyakan para nabi dan para rasul adalah orang yang penternak. Adab, akhlak, cara, uslub, kaedah, pendekatan, itulah yang dipakai untuk yang dikatakan mentarbiah yang dikatakan manusia. Tu pun kadang-kadang lebih banyak menentang daripada kita. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan mati Allah sekalian. Bahkan Sayyidina Sahal bin Sa'ad Al-Mas'adi juga mengatakan bahawasanya kebaikan ni ada khazanah-khazanah, kebaikan-kebaikan ataupun simpanan-simpanannya. Maka kebaikan bagi seorang hamba Allah jadi kunci kebaikan dan terkunci daripada kejahatan. Dan kecelakaan bagi seorang hamba yang jadikan terkunci daripada kebaikan dan terbuka kepada kejahatan. Sebab itu kalau kita tengok banyak hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Allah Ta'ala pilih ni, orang yang Allah Ta'ala nak jadi baik ni Allah Ta'ala pilih. Contoh apa dia? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa-siapa yang Allah Ta'ala nak dia ni jadi baik, Allah Ta'ala akan bagi dia kefahaman agama. Kefahaman agama, ya, mengaji agama penting, mengaji kitab penting, tapi kesedaran dan kefahaman itu benda yang paling penting dalam bab seorang Islam. Orang ada ilmu saja tapi tidak kesedaran nak jaga Islam, tak boleh juga. Ilmu banyak tuan-tuan, tapi Islam kena hina depan mata, dia buat sengap. Nama Allah kena hina, dia buat sengap. Nabi Muhammad kena caci cecah, kena hina, dia buat sengap. Alim dah, alim, ada dalam kepala otak, ada ilmu dah, ada banyak, tapi pasal apa? Hati. Ada orang yang kadang-kadang bukan nak kata tuan-tuan. Saya pernah dengan kawan-kawan yang macam ni, kadang-kadang ni bengal di tangan ni tuan-tuan, gelang di tangan ni kadang-kadang besar menyepak. Minta maaf bahasa. Dia main ni tuan-tuan, bengal ni kadang-kadang besar menyepak dia main. Main duk sembang dengan kita, tanya, ni Tuan Syekh, saya nak tanya mai, ni lagu mana cerita ni Nabi duk kena hina, kita duk tunggu apa? Oh, cara depa. Depa tak mai lah duk tanya ni hukum lagu mana dia buat hina Nabi ni. Depa tak tanya lagu tu lah. Depa main-main tu kerja main-main nak ni langsung. Ni lagu mana dia duk kena hina lagu ni Nabi kita ni. Takkan nak biar lagu ni Tuan Syekh. Oi, saya kata sabar. Ikut jalan, ikut undang-undang, ikut agama, ikut hukum hakam. Dah tak boleh biar ni puak ni. Sabar. Kita yang duk main masjid tiap waktu, kita yang duk main sembahyang jemaah tiap waktu, Allah Subhanahu Wa Taala diguna pakai, Allah Subhanahu Wa Taala dilekeh, Allah Subhanahu Wa Taala dicaci cercak. Ada apa perasaan kita sebagai orang Islam? Misalan, apabila kalimah Allah Subhanahu Wa Taala diguna pakai kepada satu benda yang tak sepatutnya diguna pakai, lagu mana perasaan kita? Minta maaf saya katakan. Contoh, ni orang panggil ni pirin. Ni orang panggil pirin ni, kan? Betul tak pirin kan? Betul muslimat pirin. Tak kenal ni orang muslimat lah. Orang lelaki suruh pergi jamu tetamu ke? Tahu tuan-tuan. Ni pirin. Kita kata pirin ni kita bubuh yang dikatakan apa nak tutup apa nama ayak nak tutup ni kita pakai pirin. Ada orang kata ni kereta. Ada tak tuan-tuan orang kata ni kereta? Tuan-tuan kita pakai kereta nak tutup cawan lah. Ada. Tuan-tuan takkan setuju. Pasal apa? Ni pirin. Pirin ni kegunaan dia pirin lagu mana? Dia kecil. Lepas tu dia lepiang. Dia lagu ni ciri-ciri dia. Ni orang panggil pirin. Kalau dalam sikit orang panggil pinggan. Dalam lagi orang panggil mangkuk. Itu kegunaan. Bahasanya sebegitu rupa. Orang kenal semua macam tu. Maka kita tak boleh terima yang kita pirin ni orang kata pinggan. Yang pirin ni orang kata meja. Yang pirin ni orang kata kereta. Kita tak boleh terima. Begitu juga dengan lafzul jalalah yang mana kita tahu hakikat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama Esa, yang kedua kita ni tempat tumpuan Allah Taala, kita ni nak minta apa pun minta ke Tuhan, tak nak minta ke orang lain. Yang ketiganya Allah Taala ni tak beranak dan tak diperanakkan. Dan yang keempat Allah Taala tidak ada sekutu yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Empat benda ni asas akidah yang kita selalu baca. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Hak ni terah dalam bab kita, akidah kita yang duduk dalam hati kita. Hak inilah Allah yang kami kenal. Maka lagu mana untuk dinisbahkan Allah itu thalithun salasah? Allah itu ada tiga, Tuhan itu ada tiga, Tuhan itu ada empat, Tuhan itu ada lima. Adakah ini Allah? Tak boleh. Tak boleh pakai tuan-tuan.
Dasar pendidikan tak boleh dasar pendidikan. Alasan pendidikan tak boleh alasan pendidikan. Sebab apa? Kita didik dengan satu benda yang salah. Tuan-tuan nak tuan-tuan masukkan anak-anak dalam kelas matematik, dia duk pergi ajak 1 tambah 3 18. Tuan-tuan nak? Tapi berapa ramai hari ni yang boleh terima, yang banyak terima? Tak apalah, tak apalah, tak apalah. Tuan-tuan mati Allah sekalian, benda besar dalam bab akidah yang kita hadapi hari ni, tuan-tuan. Dan kita katakan bahawasanya untung orang-orang yang ada kunci kebaikan itu kepada dia. Nanti ada kesempatan, nanti kita sebut minggu depan, tak bulan depan insya-Allah. Bulan depan puasa tak ada dah. Bulan depan tak ada jumpa dah kot puasa, tuan. Nah, Haji jangan duk kata saya, Allah, Tok Syekh kita nak mati dah puasa. Jangan duk kata aku tu. Saya pun nak hidup lama kan, nak beraya juga. Bulan depan masuk puasa dah, tuan. Bulan depan ni masuk puasa dah. Noh, cerita ada bulan sekali lagi. Bulan sekali lagi. Kita nak bagi tahu alamat, tanda-tanda Allah Taala bagi kebaikan kepada seseorang. Contoh hari ni kita tak tahu ni Allah Taala nak kita jadi baik ke, Allah Taala pilih kita jadi hak tak baik ke. Kita tak tahu ni. Hari ni kita tak tahu lagi. Sebab apa? Ada satu perbualan Nabi SAW dengan para sahabat, dengan seorang sahabat nama Sayyiduna Zaid. Ada seorang sahabat nama dia Sayyiduna Zaid, tanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, apa tanda yang Allah Ta'ala suka ke dia dan apa tanda Allah Ta'ala benci ke dia?" Apa tanda Allah Ta'ala suka dekat dia dan apa tanda Allah Ta'ala benci dekat dia? Sayyiduna Zaid yang digelar sebagai Khail, ini kuda, digelar dengan gelaran tersebut. Sayyidina Zaid tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku nak tahu macam mana hari ini ni Allah Ta'ala pilih aku jadi baik, dan aku nak tahu macam mana Allah Ta'ala pilih aku jadi huduh, aku jadi jahat, aku jadi ahli maksiat." Kena dengan hadis kita ni, siapa yang Allah Ta'ala bagi kunci kebaikan pada dia, dia untung. Siapa yang Allah Ta'ala kunci dia, hak tadi ni bagi kunci untuk buat baik. Ada orang yang Allah Ta'ala kunci dia buat benda baik, tak boleh buat baik esok. Apakah tanda alamat? Itu akan kita sebut pada pertemuan yang akan datang. Jadi tuan-tuan bangkit pagi esok ni, esok tak boleh cerita kan? Tak cerita lejak. PKPP tak boleh lama kan? Betul? Manjuk? Tak boleh lama kan? Kuliah tak boleh lama, tuan. Nak buat ke mana? Kita kena hormati, tuan-tuan. Kena hormatilah undang-undang yang orang buat kat kita. Ni pun kira untung orang pergi mengaji. Orang tak bagi main masjid, teruk kita. Ni alhamdulillah, bulan Ramadan ni pun insya-Allah katanya dah boleh berkenaan dengan tarawih. Cuma kapasiti tu berapa kita tunggu keputusan negeri lah. Keputusan negeri masing-masing. Harap insya-Allah lah kalau kita katakan ikut keluasan masjid pun insya-Allah dah. Tapi bukan nak kata Abang Cuk, malam pertama keluasan masjid tu simpang 4 tu. Simpang 4 tu bersambung. Malam pertama saya cerita tak habis lagi. Muslimat dia buat heran, ui takkan petra tu malam pertama ni masjid mana pun sama. Dia boleh main penuh tu, tuan-tuan. Kira sampai masjid ni tu imam ngajatan kuasa nak kena fikir buat masjid baru ataupun pecah Korea. Boleh seminggu ya, tuan-tuan. Harap-harap lah, tuan-tuan. Tahun lepas kita tak dan lah. Harap-harap tahun ni lah, tuan-tuan, kita ganti balik, tuan-tuan. Tahun lepas tu kita sembahyang seorang, tahun lepas kita sembahyang dengan bini kita. Tak tahulah, tuan-tuan, kot di rumah pun imam dengan bini jadi buat 20 orang, tak tahu. Ada gitu. Buat kemas belakang. No. Harap tahun ni, tuan-tuan, tahun ni Ramadan dah masuk dah, tak lama dah. Ni Ahad ni nisfu Syaban. Sebut nisfu Syaban ni setengah dah, tuan-tuan, 15 hari lagi. Mulai Ahad ni 15 hari lagi kita nak masuk yang dikatakan Ramadan. Siap sedia, tuan-tuan. Tak jadi niat perbarui niat tu daripada awal dah. Jangan duk tunggu malam nak puasa tu baru kelang kabut nak fikir nak buat benda baik apa. Ni contohlah ni. Jadi lajak. Cukup tuan-tuan. Tuan-tuan kena fikir dah benda apa nak buat baik nak masuk bulan Ramadan ni. Lah ni pun orang dah buat iklan dah ni. Apa? Iftar. Ambil kesempatan. Nak ambil waktu bila? Bulan Ramadan semua mula. Ambil waktu bila? Ambil 10 malam terakhir, satu. Ambil hari Jumaat, satu. Ambil hari ganjil, satu. Fokus, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak ambil hari tu dalam seminggu dua ni, habis orang akan ambil dah hari tu untuk orang buka puasa. Ni mereka dah mula buka dah. Tuan-tuan ambil hari-hari yang macam tu. Ambil siap-siap, booking siap-siap, habaq siap-siap. Ni sekolah mana, pondok ni saya tempah siap-siap lah. 10 malam terakhir, hari Jumaat tu saya punya utama, dan juga hari-hari ganjil keutamaan saya.
Saya akan bagi makan yang kata buka puasa dengan sok ataupun buka puasa dengan moreh. Habaq siap-siap dah. Pilih siap-siap dah. Jangan rugi tuan, jangan rugi. Allah Taala duk pulang buka benda baik dah, kita tak tahu Ramadan ke depan nak main lagu mana. Allah kita tahu. Allah lebih Allah beri fazil Allah. Ya Allah kami dalam bulan Rajab, bulan Syaban, masuk kami dalam bulan Ramadan. Ada orang yang teringin nak masuk tak boleh masuk. Beringat. Ada orang yang tak kelapak masuk, Allah Taala bagi masuk kak. Ada orang yang teringin dapat masuk, habis cerita tengah tak ada sampai nak raya, meninggal pun ada. Ramai macam-macam keadaan. Kita duduk tunggu saat saja bila masa kita nak piak, tunggu masa saja bila kita nak pergi jumpa Allah Taala. Harap-harap kita jumpa dalam kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala insyaallah amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Rabbana zidna ilma wa sa'na fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahban fi qulubi ibadik wa zin fayuni waj'alna wajhin fid dunya wal akhirati minal muqarrabin. Ya katsiran nawal wa ya